Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka majlis ilmu kita pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Sarawak Al-Ramah, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Pertama sekali ingin saya maklumkan, kalau ikut kuliah subuh kita pada pagi ini akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Ridwan Muhammad Nur, pendakwah bebas kita yang terkemuka saat ini. Tapi pada pagi ini memandangkan beliau tidak dapat hadir kerana baru pulang daripada misi banjir di Kelantan. Beliau meminta saya untuk datang. Saya sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, turut baru pulang daripada misi banjir di Pahang. Jadi bila mana Ustaz dan saya masing-masing daripada misi banjir, maknanya pada pagi ini dia kalah. Dia tewas. Dia hantar saya kan. Saya pun sampai pada pukul 1 pagi tadi. Dia sampai malam tadi kak. Maknanya dia minta saya untuk hadir pada pagi ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kuliah umum sajalah pada pagi ini insya-Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tuan-tuan puan-puan sekalian, bila kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala ni, tak semua di kalangan kita yang berada di seksyen 8 Shah Alam ni dapat datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Datangnya kita pada pagi ini, tuan-tuan puan-puan sekalian, ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan bantuan apa? Datangnya kita ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan kekuatan kita yang sepenuhnya ke? Ataupun dengan bantuan kenderaan kita ke, motor, kereta dan sebagainya ke, ataupun dengan bantuan apa? Tidak lain dan tidak bukan kita datang pada pagi ini dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bincang tentang rahmat, tuan-tuan puan-puan sekalian, subhanallah, sangat luas. Disebut dalam Al-Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmat aku, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala ni, luas, meliputi segala sesuatu. Dalam sejarah Islam ada satu kisah yang membincangkan tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang lelaki. Lelaki ni dalam hidup dia ni, apa yang dia buat? Dia ni tak pernah buat kebaikan dalam hidup dia. Apa yang dia buat? Dia bunuh orang. Sampai satu saat dia telah melakukan pembunuhan ni seramai 99 orang. Kemudian dia terdengar ada seorang pendeta di satu tempat timbul dalam jiwa dia ni, dalam hati dia ni, untuk apa? Untuk bertaubat. Maka dia pergi jumpa dengan pendeta tersebut, tanya kepada pendeta tersebut, apa yang dia tanya? Aku ni dah bunuh 99 orang dalam hidup aku ni.
adakah ada peluang untuk aku bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka pendeta ni jawab apa? Kamu ni dah bunuh orang. Ramai waktu 99 orang. Nak bertaubat. Kalau kamu bertaubat pun tak ada peluang dah dalam hidup kamu. Maka dia pun bila dengar daripada pendeta tersebut, tak ada peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dia buat? Dia bunuh pendeta tersebut pula. Jadi berapa orang tuan-tuan, puan-puan sekalian? 100 orang. Kemudian datang lagi berita mengatakan bahawa ada seorang alim. Orang alim ni tinggal di mana? Di satu tempat. Kemudian dia pergi jumpa dengan alim tersebut dan ditanyanya kepada alim tersebut, aku ni dah bunuh 100 orang dalam hidup aku ni, ada peluang lagi tak untuk aku bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka apa yang dijawab oleh alim tersebut? Dia jawab, kamu dah bunuh 100 orang dalam hidup kamu? Ya. Kamu masih ada peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Dia ni tak pernah buat kebaikan pun dalam hidup dia. Bunuh orang je, buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai satu ketika alim ni jawab apa? Pendeta asalnya tadi tu jawab apa? Tak boleh kamu bertaubat kepada Allah Taala. Tapi alim ni jawab apa? Boleh. Kamu ada peluang lagi untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia ni bila ada peluang macam tu, alim tu kata apa? Kamu pergi ke satu tempat, tempat tersebut akan memberikan kebaikan dalam hidup kamu. Sebab apa? Kamu hidup di satu tempat sebelum ini, kamu ni hidup dalam suasana apa? Dalam suasana keburukan, iaitu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pindah ke tempat tersebut dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bergerak ke tempat tersebut dan apa yang dilakukan? Dia bergerak dalam pertengahan jalan tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala mematikan dia. Tak sempat nak bertaubat ni. Sampai ke tempat tersebut tak sempat. Maka bila dimatikan oleh Allah Taala, datang dua malaikat. Satu malaikat apa? Malaikat rahmat. Dan malaikat yang kedua malaikat azab. Maka dua malaikat ni tuan-tuan puan-puan sekalian, bila datang kepada lelaki ni yang dah dimatikan oleh Allah Taala ni, maka masing-masing ni berselisih. Malaikat pun berselisih tuan-tuan puan-puan sekalian. Bila berselisih ni, malaikat rahmat kata apa? Dia ni walaupun dah bunuh dalam hidup dia ni, buat kejahatan, dia tu ada niat untuk pergi bertaubat. Maka aku nak ambil dia untuk bawa kepada Allah Taala, untuk dimasukkan ke mana? Ke syurga. Tapi yang seorang ni lagi, dia kata apa? Dia kata, yang malaikat yang satu lagi kata apa? Dia ni dah buat kejahatan dalam hidup dia, tak sempat pun bertaubat. Maka mana boleh dia pergi ke syurga Allah Taala? Bila macam tu, berselisih dua malaikat ni, tak ada jalan penyelesaian. Allah Ta'ala hantar satu lagi malaikat. Untuk apa? Untuk mengadili dua malaikat ni. Hukuman ataupun pengadilan ni pun ada juga berlaku di antara malaikat. Bila malaikat ni dihantar, dia kata apa? Okey, sekarang ni kita ukur jarak yang paling dekat. Laki ni mati di antara mana? Di antara jarak dia mati tu dengan tempat yang dia nak lakukan kebaikan tu, bertaubat kepada Allah Ta'ala tu, dekat lagi ke ataupun tempat yang dulu ni? Kemudian bila diukurnya, maka dapat keputusan dia ni mati, jarak yang paling dekat ialah dengan tempat dia nak bertaubat. Maka malaikat ini bawa jumpa dengan Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga. Allah Akbar. Dia tak sempat buat kebaikan pun, buat kejahatan je dalam hidup dia, tapi dengan rahmat Allah Ta'ala ni, nak kata luasnya rahmat Allah Ta'ala ni meliputi segala sesuatu dalam hidup ni, maka kamu ni kalau tak sempat buat kebaikan, kamu nak pergi bertaubat, aku ni ada hak, aku yang menentukan kehidupan kamu, kamu boleh masuk syurga. Allah. Kita ni tuan-tuan puan-puan sekalian, datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala ni, apa yang kita buat? Kita dengar majlis ilmu, kita salat berjemaah bersama-sama, buat kebaikanlah. Tapi di penghujung hayat kita ni, adakah kita pasti, adakah kita tahu yang kita ni akan dimasuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Kita tak tahu tuan-tuan puan-puan sekalian. Dengan sebab itu, Nabi Musa pun dalam Al-Quran disebut, Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa, Rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wasi'at wa anta arhamur rahimin. Nabi Musa kata apa dalam Al-Quran? Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku,
ampunilah saudara-saudaraku, dan masukkanlah kami ni di bawah rahmat kamu, ya Allah. Dan kamulah Allah yang maha merahmati berbanding orang-orang lain yang memberikan rahmat. Nak katanya apa tuan-tuan, puan-puan sekalian? Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ni kita perlu pohon sentiasa dalam hidup kita. Kalau kita tak pohon, kita takkan dapat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi rahmat kepada orang-orang ataupun manusia ni, dia akan pilih siapa yang dia nak. Kita buat kebaikan pun, tapi kalau di penghujung hayat kita ni tak ada kebaikan dalam hidup kita, mungkin berlaku keburukan, maka kita tak dapat rahmat Allah Ta'ala. Dengan sebab itu, pohon, ya Allah, berikanlah kami rahmat, ya Allah, berikanlah kami rahmat, ya Allah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya bila baru pulang daripada misi banjir ke Temerloh, 2 minggu lepas, saya dengan Muslim Care, saya terlibat juga dalam Muslim Care bersama dengan Ustaz Dusuki, Ustaz Nazmi Karim, Ustaz Ridha Muhammad Nak. Kita pergi ke Kuala Kerai di awal berlaku banjir. Kemudian datang baru semalam pulang daripada misi banjir ke Temerloh dengan tim Puchong. Kita bergerak ke sana tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita tengok suasana, Allah Akbar, macam mana mereka nak hidup selepas ni. Seolah-olah nak membina hidup yang baru. Kalau di Temerloh tu, stesen minyak tu setengah sampai. Barang-barang tu kena curi. Tempat lain pula, rumah-rumah ni ada yang hanyut. Kalau tuan-tuan tengok dalam video ataupun dalam berita kan, ada tulisan yang tulis Temerloh kan, di sungai Temerloh tu, Sungai Pahang Temerloh, di Temerloh tu. Sampai setengah tulisan Temerloh tu, selepas surut banjir tu, kami tengok semalam, setengah tulisan Temerloh tu, dan sampai kepada jambatan yang di satu tempat tu, dia memang mencapai jambatan tersebut. Tinggi jambatan tersebut tuan-tuan. Dikatakan waktu banjir surut tu 28 meter. Allah, tinggi 28 meter. Tu waktu banjir surut. Asalnya mungkin 30 lebih meter ke atas. Itu penduduk kampung, penduduk tempat tersebut kata. Bila berlaku banjir tu, masing-masing tak sempat nak capai barang. Lari lintang bukang. Sempat capai apa yang depan mata sahaja. Sehingga kan tengok rumah-rumah yang berdekatan dengan sungai ni, dia punya lumpur tu, Allah, tinggi tuan-tuan. Tinggi, sangat tinggi. Dan ada bangunan-bangunan ni yang hancur. Bangunan-bangunan ni yang dia punya asas ataupun dasar dia tu, tapak dia tu dah mula lekang. Macam mana nak mulakan hidup baru kembali? Allah. Kalau tak datang tim-tim sukarelawan ni, tak tahulah. Tak tahulah. Dengan sebab itu tuan-tuan, kita pohon rahmat Allah Ta'ala. Berlaku banjir ni dengan sebab apa? Kita tak tahu tuan-tuan. Adakah Allah Ta'ala ni nak bagi ujian kepada manusia ni dengan sebab apa? Aku ni nak uji kamu sikit je pun. Aku bagi bala ni untuk apa? Untuk nak uji kamu ni. Sejauh mana keimanan kamu kepada aku. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, dan pasti kami ni menguji kamu manusia ni minal khauf, dengan ketakutan, dengan kelaparan dan kekurangan daripada harta kamu, dan ada yang mati, dan juga bekalan makanan kamu yang berkurang. Dan berikanlah berita gembira kepada orang yang bersabar. Siapa orang besar yang bersabar ni? Apabila mereka ni menghadapi musibah ni, mereka mengatakan apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan bahawasanya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala tu ialah Tuhan kami dan kami kembali kepadanya. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Iaitulah mereka ni, orang-orang yang sabar ni, mereka ini memohon pengampunan dan juga rahmat daripada Allah Ta'ala, dan mereka akan beroleh panduan ataupun petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
maka kita ni tak tahu sebenarnya bala yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni untuk apa. Kita tak tahu. Kadang-kadang mungkin Allah Ta'ala letakkan bala di satu tempat tu yang buat perkara keburukan atau maksiat tu di sini. Tak mustahil. Aku nak uji kamu ni rakyat Malaysia. Aku letak bala di satu tempat. Jangan kamu rasa tempat-tempat yang lain ni kamu tak lakukan kebaikan. Mungkin kamu yang buat keburukan, tapi tempat lain kena. Tak mustahil, tuan-tuan. Maka kita ni pohon rahmat Allah Ta'ala supaya apa? Malaysia ni sentiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala sangat luas, tuan-tuan. Maka pohon dan terus pohon. Kadang-kadang kita tak tahu esok. Hari ini datang surau, datang ke rumah Allah Ta'ala. Mungkin esok lusa kita tak tahu. Adakah kita dapat datang ke rumah Allah Ta'ala atau tidak. Dengan sebab itu rahmat Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala pilih. Allah Ta'ala pilih. Dan satu kuliah, muhadarah, Syekh Habib Ali Al-Jufri, ulama Yaman, dia kata apa? Dia kata kepada penuntut ilmu, murid-murid dia ni, dia kata, kamu ni bila lihat seorang yang buat kebaikan, buat keburukan di hadapan mata kamu ni, contoh apa? Dia hisap rokok. Dia buat apa lagi? Dia ni caci atau maki orang. Maka kamu nak pandang dia tu dengan pandangan yang macam mana? Nak pandang dia tu dengan pandangan dia ni tak ada dah hidayah dalam hidup dia ke? Ataupun nak pandang dia ni dengan dia ni neraka lah tempat dia. Allah. Ataupun pandangan kamu macam mana? Dia kata, ini seorang yang alim, seorang yang sufi dalam hidup ni. Dia kata apa? Kamu ni bila nak pandang seseorang yang buat keburukan dalam hidup ni, kamu kena pandang dengan pandangan rahmah. Allah. Pandanglah dengan pandangan rahmah. Mungkin kamu buat kebaikan pada ketika itu, satu ketika nanti kamu pula yang buat keburukan. Pandanglah dengan pandangan rahmah, kerana rahmat Allah Ta'ala ni meliputi segala sesuatu. Kadang-kadang hari ini kita dapat rahmat Allah Ta'ala, tak mustahil esok lusa kita tak dapat rahmat Allah Ta'ala. Tuan-tuan, perempuan sekalian, saya nak sentuh sedikit tentang, ataupun kita nak pelajari sikit tentang hadis Nabi SAW. Sekarang kita berada di satu bulan yang kita namakan dengan bulan Rabi'ul Awal. Rata-rata di mana-mana program agama sekalipun pada bulan ini membincangkan tentang maulid ataupun kelahiran Nabi SAW. Sebenarnya dalam bulan ni bukan saja ada peristiwa maulid Nabi SAW, ada lagi beberapa peristiwa besar dalam bulan ini. Di antaranya kewafatan Nabi SAW. Nabi wafat ni pada bulan Rabiul Awal. Dikatakan dalam kitab sirah juga, Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal, wafat pun pada 12 Rabiul Awal. Dan juga ada satu peristiwa lagi, peristiwa hijrah Nabi SAW. Kita ni kalau pernah dengar satu lagu, tema apa? Tema kalender Islam dalam bulan Muharram. Macam mana lagu dia? Lagu ni lama dah. Awal Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Pitching nak lepas sudah ni. Okey. Lagu ni tuan-tuan, puan-puan sekalian, kalau kita tahu daripada lagu ni apa yang dia tunjukkan kepada kita. Lagu ni menunjukkan kepada kita bulan Muharram ni merupakan bulan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya betulkah berlaku hijrah Nabi ni pada bulan Muharram? Bukan. Hijrah Nabi tidak berlaku pada bulan Muharram. Hijrah Nabi berlaku pada malam 27 Safar. Nabi bergerak ke Gua Thur selama 3 hari. Pada 1 Rabiul Awal, Nabi bergerak daripada Gua Thur. Bergerak daripada Gua Thur pergi ke Quba, mendirikan Masjid Quba dan seterusnya sampai ke kota Madinah pada bulan Rabiul Awal. Kita jangan tersilap. Jangan tertipu dengan lagu-lagu yang didendangkan. Kita kena tahu fakta yang sebenar daripada hadis Nabi, daripada Al-Quran. Apakah fakta sebenar tentang sejarah Islam, tentang konsep dalam beragama ni.
Nak tahu pun daripada siapa? Daripada ulama. Itu tuan-tuan dan sekalian. Kita bila nak berada dalam bulan Rabiul Awal ni, apa yang kita buat? Kita nak lahirkan ataupun zahirkan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa cara kita nak lahirkan ataupun zahirkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya kita ni hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sebut, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi kata dalam hadis beliau, hadis baginda, sesiapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia mencintai aku. Dan sesiapa yang mencintai aku, sesungguhnya dia tu kana ma'i fil jannah. Kana ni apa? Isim, bukan, fi'il madhi. Maknanya apa? Perkara yang lepas. Menunjukkan kepada pengiktirafan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang cintakan aku ni, maka dia tu dah pun berada di kana ma'i fil jannah, berada di syurga bersama aku kelak. Allah. Pengiktirafan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa yang mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Tinggi tak pengiktirafan ini? Tinggi tuan-tuan puan-puan sekalian. Maka kita nak hidupkan sunnah Nabi ini, buatlah selagi yang kita mampu. Dan sunnah yang paling terbesar dalam Islam ni ialah sunnah menegakkan perjuangan Islam. Kita tahu sunnah Nabi ni antaranya dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi. Di antaranya apa? Di antaranya memakai celak. Di antaranya apa lagi? Di antaranya memakai pakaian yang bersih. Dan banyak lagi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah menerangkan tentang sunnah Nabi. Tapi sebenarnya tuan-tuan sekalian, sunnah Nabi yang paling terbesar sekali, apa dia? Menegakkan perjuangan Islam. Saat ni ada tak golongan ataupun individu yang menegakkan perjuangan Islam? Ada, insya-Allah. Tak kisahlah kita ni ada dalam gerakan Islam ke, kita ni pendakwah bebas secara individu bergerak menegakkan perjuangan Islam ke, mahupun apa sekalipun kita ni, tapi yang penting dalam hidup kita ni kita menegakkan perjuangan Islam. Itu yang paling penting. Dan saat ini ada satu golongan yang mendapat pengiktirafan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka ini tidak getir, tak takut dengan ancaman-ancaman musuh. Siapa dia? Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatan min ummati zahirina al-haq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan sentiasa ada satu golongan yang mana mereka ni menegakkan perjuangan Islam, berada dalam jalan kebenaran, tidak akan memudaratkan mereka ni orang yang mengecewakan mereka ataupun orang yang memudaratkan mereka, sehinggalah datangnya pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat bila dengar hadis ini, mereka bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka ini ya Rasulullah? Maka Nabi kata apa? Nabi kata, "Hum ahl Baitul Maqdis." Mereka ni ialah penduduk Baitul Maqdis. Di mana? Di Palestin. Kita kalau ikut peristiwa tentang perjuangan orang-orang Palestin, tuan-tuan, tambahan lagi tahun ini, pada bulan Ramadan yang lalu, ada satu kumpulan yang kita namakan dengan kumpulan Brigade Al-Qassam. Subhanallah, Brigade Al-Qassam ni, bila dia mempertahankan agama Islam ni, mereka sanggup menggadaikan nyawa mereka. Peristiwa yang cukup menarik, 51 hari mereka berperang dengan Zionis Israel laknatullah yang alaihim dalam bulan Ramadan yang lalu. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mereka karamah. Di antaranya mereka ni dimuliakan oleh Allah Taala ni dengan apa? Mereka ini mampu mencipta satu jet yang mana jet tu boleh sampai ke kubu Israel tanpa pemandu. Tanpa pemandu, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Allah Ta'ala berikan mereka kelebihan. Dan satu lagi, mereka ni mampu mencipta satu roket. Roket ni, tuan-tuan, puan-puan sekalian, kalau tengok dalam YouTube video roket ni, dikatakan video roket ni mampu sampai ke kubu Israel tu sejauh 170 km. Jauh, tuan-tuan dan puan-puan sekalian.
Israel ada roket, tapi berapa kilo boleh pergi? 70 kilometer je. 70 kilometer je. Tapi nak katanya, orang Palestin ni sentiasa menegakkan perjuangan Islam ni, hidupkan sunnah Nabi SAW yang terbesar ni. Bila mereka ni sentiasa memperjuangkan agama Allah, Allah Ta'ala bagi mereka ni kemuliaan. Kita pun tak mampu cipta roket sejauh tu, Malaysia pun. Tapi orang Palestin ni mampu cipta roket sejauh tu, tuan-tuan dan puan sekalian. Hidupkan sunnah Nabi SAW, insya-Allah. Lagi macam mana nak cinta Nabi SAW? Kita ni sentiasa berselawat kepada Nabi SAW. Man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran. Sesiapa yang menghidupkan ataupun berselawat kepada aku ni sekali je, maka Nabi kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala akan berselawat kepada dia 10 kali. 10 kali, tuan-tuan dan puan sekalian. Kita selawat kepada Nabi sekali, tapi macam mana Allah Subhanahu Wa Taala nak selawat kepada kita? Apa maknanya? Disebut dalam hadis, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala selawat kepada kita ni ialah Allah Ta'ala akan rahmati dan memberikan ganjaran kepada kita. Itu makna selawat Allah Ta'ala kepada kita. Disebut dalam hadis. Maka kita ni selawat. Bila penceramah ataupun orang lain menyebut nama baginda, apa yang kita perlu buat? Kita selawat kembali. Kalau kita tak selawat kembali, maknanya kita apa? Kita ni kedekut. Diiktiraf oleh Nabi dalam hadis baginda, orang yang kedekut ni ialah orang yang mana bila dengar nama aku, dia tak sebut nama aku balik, tak selawat ke atas aku. Kedekut tak? Kedekut. Cuma dalam satu majlis ni, ulama kata bila nak berselawat kepada aku kembali, ulama kata ada dua pendapat. Kita ramai-ramai ni kan, muslimin dan muslimat, dengar penceramah-penceramah ulama-ulama kita sebut dalam program agama seumpama ni, ulama kita ada dua pendapat. Pendapat yang pertama iaitulah bila mana disebut nama aku banyak kali, saya sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak kali, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Penat tak, tuan-tuan, bila dengar banyak kali? Mungkin kita penatlah kan. Maknanya apa? Pendapat pertama ulama kata setiap kali disebut nama aku tu wajib selawat kembali kepada aku. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua ulama kata banyak kali disebut nama aku, kamu ni wajib bila? Wajib sekali. Wajib sekali dalam majlis ilmu. Maka yang berbaki itu ulama kata sunnah. Sunat. Maknanya kita nak selawat kembali kepada Nabi pun tak apa, tak selawat pun tak apa. Maknanya kalau selawat dapat pahala. Ini ulama kata dua pendapat dalam kita nak selawat kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi nak cintakan Nabi ni, kita buat program ceramah tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma tuan-tuan puan-puan sekalian, bila nak buat program ceramah ataupun majlis berselawat, saya waktu di Jordan, kami masa di Jordan dengan kawan-kawan di sana, kita tengok fenomena dalam beberapa tahun ni. Di Malaysia ni kami tengok dari sana, subhanallah, orang kata apa? Program agama ni semakin hebat. Dan di antaranya apa? Program majlis berselawat. Para Habib datang ke Malaysia dan sebagainya buat program selawat. Tak ada masalah, kita teruskan program. Cuma tuan-tuan dan puan sekalian, baru-baru ni bila nak masuk tahun baru kan, bila nak masuk tahun baru, masing-masing nak buat apa? Program sambutan tahun baru. Kalau ada program yang tidak menepati syariat tu, dia buat apa? Program sambutan sambutan tahun baru di Dataran Merdeka contohnya. Buat program yang konsert tak sepatutnya dan sebagainya. Itu kita tak sentuh lah. Cuma tuan-tuan, ada lagi satu program yang dinamakan dengan majlis berselawat. Bila berlakunya ujian Allah Ta'ala kepada kita ni, di Kelantan, di Terengganu, di Pahang, di Perak, dan beberapa bahagian lagi di Kedah, Perlis dan sebagainya, Allah Ta'ala bagi ujian kepada umat manusia, umat Islam di Malaysia ni. Aku nak tengok sejauh mana iman kamu kepada aku. Kamu ni sabar ke tak sabar? Maka ada satu tempat ni di Kuala Lumpur kan, nak buat program. Program apa? Majlis berselawat.
Masing-masing sebahagian di antara kita ni memberikan pandangan. Nah, di Facebook dan di sebagainya. Kata apa? Untuk masa ni tak perlu kau buat program ni. Sebab apa? Tuan-tuan sekalian, puan-puan sekalian, nak buat sekali program macam ni, berapa bajet yang diperlukan? Berapa bajet diperlukan? Masa saya bagi kuliah di Shah Alam, ada pakcik tu kata apa? Saya kata paling kurang lah berpuluh-puluh ribu lah. Kemudian pakcik tu kata apa? Dia pula pasti ingatkan kepada saya, dia kata bukan puluh ribu, ratusan ribu tuan-tuan. Nak buat program majlis bersalawat tu, yang Habib-Habib datang tu, memakan bajet yang cukup tinggi. Ratusan ribu, kalau menurut kata-kata dia lah. Cuma bila nak buat program seumpama tu, baik tak program tu? Baik. Cuma yang pastinya nak kata kat sini, pada ketika ini, alangkah baiknya bajet tersebut diberikan kepada bangsa banjir. Buat program tu tak ada masalah. Baik. Nak buat program tu boleh buat di mana? Di masjid. Bajet rendah sikit. Kan? Nak buat di mana lagi? Ataupun buat program ceramah saja pun jadilah. Cuma yang pasti dalam hidup kita ni, nak cintakan Nabi tu, adakah semestinya dengan program tersebut? Tidak. Macam saya sebut tadi, hidupkan sunnah Nabi SAW. Bila disebut nama baginda, selawat kembali kepada aku. Itu menandakan cintamu kepada aku, Nabi SAW. Program ni, masa ni tak perlu. Tak perlu. Sebab apa? Bajet tersebut boleh disumbangkan kepada bangsa banjir. Itu yang sepatutnya. Dan lagi tuan-tuan, puan-puan sekalian, nak cintakan Nabi ni dengan apa? Dengan kita mempelajari sirah Nabi SAW. Pelajari sirah Nabi SAW ni, kitab sirah ni, asalnya dalam sejarah Islam ni, yang paling awal sekali kitab sirah ni ialah karangan Ibn Sa'ad. Satu ketika karangan Ibn Sa'ad ni telah lupus, dikatakan lupus dalam sejarah Islam, dan kemudian dibukukan kembali, diperbaharui oleh Ibn Hisham. Dan sampai sekarang kitab Ibn Hisham tu kebanyakannya dikatakan menurut kepada kitab Ibn Sa'ad. Dan banyak lagi kitab sirah yang menceritakan tentang hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Ar-Rahiqul Makhtum. Karangan Syekh Safiyuddin Mubarak Furi. Lagi kitab fiqh sirah Dr. Said Ramadan Al-Buti, ulama Syria yang baru meninggal beberapa tahun yang lepas. Kitab yang terkemuka. Maknanya kita nak pelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan apa tuan-tuan? Dalam Al-Quran disebut faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kita nak pelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, cerita-cerita umat yang terdahulu ni, dengan sebab apa? La'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan kita ni dapat berfikir. Cerita ni nak menunjukkan kepada kita tentang apa? Tentang pengajaran yang ada ataupun ibrah yang ada dalam kisah tersebut. Dalam sirah Nabi ada ibrah tak? Ada pengajaran tak? Ada. Maka kita pelajari sirah dan ataupun ibrah, pengajaran daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah juga kita perlu untuk mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, puan-puan sekalian, saya ambil masa dalam 10 minit lagi untuk kita ni renungkan dalam 2-3 hadis yang saya rasa cukup pentinglah untuk kita renung-renungkan pada pagi ataupun hari yang mulia ni. Tambahan cuti lagi kan, kita ambil masa lebih sedikit insya-Allah. Hadis yang pertama daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap muslim. Dalam kehidupan kita ni, nak menuntut ilmu ni, adakah tertanggung ke atas orang yang mana bila mana sampai ke umur 15 tahun, dia balik tu barulah ditanggungkan ataupun diwajibkan kepada ni untuk menuntut ilmu? Tidak. Menuntut ilmu ni daripada kecil lagi, daripada buayan sehinggalah kita mati nanti. Menuntut ilmu tu wajib ke atas orang muslim. Nak tuntut ilmu ni ada dua ilmu.
Ilmu yang pertama, ilmu fardu ain. Dan ilmu yang kedua, ilmu fardu kifayah. Bukan ilmu fardu tak payah. Ilmu fardu ain ni ilmu apa? Ilmu agama, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Bagi kita-kita yang tidak takhasus ataupun pengkhususan dalam ilmu agama ni, maknanya apa? Kita ni mungkin ada yang dalam bidang ataupun kerjaya doktor contoh, ataupun apa lagi, engineer dan sebagainya. Maknanya kita ni tidak takhasus ataupun pengkhususan dalam bidang ini. Dalam ilmu fardu ain ni, apa yang wajib ke atas kita? Yang wajib ke atas kita ni ialah kita mempelajari asas-asas dalam ilmu agama. Itu yang wajib ke atas kita. Bahkan orang-orang yang khusus dalam bidang ilmu fardu ain ni, iaitu ulama-ulama kita ni, mereka lah yang lebih ataupun wajib ke atas mereka ni menuntut ilmu tersebut sehinggalah habis ataupun banyak ilmu tentang agama. Sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita nak rujuk ilmu agama ni, daripada siapa? Daripada ulama. Sebab apa? Ulama ni dia takhasus, pengkhususan dalam bidang agama. Maka ulama tahu banyak lagi berbanding kita, rujuk ulama. Ustaz-ustaz ulama yang datang ke sini, bila bagi program ataupun ceramah ni, kita datang dan kita menuntut ilmu daripada mereka. Kalau orang yang tidak berada ataupun tidak pengkhususan dalam bidang agama ni, kita nak ambil ilmu daripada mereka, boleh tak? Boleh. Ilmu agama ni datang daripada siapa-siapa pun. Cuma kita kena pastikan sumber ataupun ilmu yang dia dapat tu daripada siapa. Dia belajar dengan siapa, tok guru siapa, ataupun dia dapat ilmu tersebut kata-kata siapa. Supaya kita bila nak ambil ilmu tu, kita yakin dengan apa yang disampaikan. Dan ilmu fardu kifayah yang saya sebut tadi, di antaranya apa? Perubatan. Di antaranya apa lagi? Kejuruteraan dan sebagainya. Ilmu fardu kifayah ni wajib tak ke atas setiap orang Muslim untuk belajar? Wajib. Tapi bukan semua. Maknanya apa? Kalau orang yang belajar ilmu perubatan tu, dia wajib tak belajar ilmu kejuruteraan? Tak wajib dah. Dia wajib untuk perubatan tu. Kalau ilmu bidang apa? Design ataupun kontraktor dan sebagainya, maka bila dia berada dalam pengkhususan dalam bidang tu, dia wajib tak ilmu perubatan? Tak wajib lah. Cuma yang pastinya, ulama kata bila ilmu fardu ain ni wajib ke atas sebahagian orang Muslim tu, dia kena ada dalam bidang-bidang tertentu. Kalau tidak ada, maka berdosa umat Islam seluruhnya. Kita sekarang ni banyaklah, masing-masing ada pengkhususan dalam bidang apa? Bidang perubatan, engineering, arkitek dan sebagainya. Maka kita, alhamdulillah, mudah-mudahan kita terlepas daripada dosa Allah Ta'ala nak tanggungkan ke atas kita. Sebab apa? Kita memenuhi tuntutan untuk mempelajari ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain wajib tak tadi? Wajib ke atas setiap orang Muslim. Ilmu fardu kifayah, sebahagian orang Muslim mesti mempelajari ilmu tersebut. Hadis kedua, tuan-tuan, puan-puan sekalian, an Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Diriwayatkan daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang Allah mahukan kebaikan padanya, nescaya Allah memberikan kefahaman agama kepadanya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hadis ini macam mana kita nak tahu kesan dalam hidup kita? Hadis ini membicarakan tentang ilmu ni, asas kebaikan. Kita datang majlis ilmu pada pagi ni, kita bagi contohan. Datang majlis ilmu pada pagi ni, kita faham tak tentang agama? Kita faham. Paling kurang kita akan dah faham sedikit, paling kurang. Maknanya bila kita faham tentang agama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menurut hadis ni, kebaikan tu datang selepas ke sebelum kita faham tentang ilmu agama? Kami saya dengan kawan-kawan masa di Jordan, masa kami tengok hadis ni, asalnya kami faham kebaikan tu datang selepas kita faham tentang agama. Tapi rupa-rupanya kami diperbetulkan oleh beberapa ilmuwan kami. Dia kata apa? Hadis ni kamu salah faham. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita datang ke surah pagi ni,
Allah Ta'ala nak bagi keizinan kepada kita ni untuk memahami ilmu agama pada pagi ni, sebenarnya kebaikan tu bukan datang selepas kita faham. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah pilih kita sebelum datang ke surau pada pagi ini dan mendengar majlis ilmu pada pagi ini. Aku ni dah nak kamu ni kebaikan. Dan kebaikan itu datang macam mana? Kamu ni faham tentang agama. Allah Akbar. Allah Ta'ala pilih kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Beruntung tak kita ni? Beruntung, tuan-tuan. Ucapkanlah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah. Dan hadis yang terakhir membicarakan tentang warisan yang menguntungkan. An Abi Ad-Darda radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal ulama warathatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Innama warrathul ilma faman akhadha bihadhin wafirin. Diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para ulama ialah pewaris para nabi. Maaf tuan-tuan dan puan-puan sekalian, suara saya agak serak. Mungkin menjerit kot. Pergi misi banjir kan, panggil orang ni untuk misi banjir kan. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Maknanya apa? Duit, kewangan. Tapi apa yang mereka wariskan? Sesungguhnya mereka mewariskan ilmu. Sesiapa yang mengambilnya, ia telah mendapat bahagian yang banyak lagi sempurna. Hadis ini nak menerangkan kepada kita bahawasanya dinar dan dirham yang disebutkan tadi tu, yang mana Nabi tidak mewariskan tu, ialah perkara yang berkaitan dengan keduniaan. Adapun ilmu ni berkaitan dengan apa? Dengan akhirat. Kita akan hidup selepas ni, yang kekal selamanya ni, di mana? Di akhirat. Dunia ni hanyalah sementara je. Maka buat apa? Buatlah kebaikan dalam ataupun di dunia ni. Para nabi tidak mengambil perkara dunia melainkan sekadar keperluan sahaja. Tuan-tuan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni ialah tempat cucuk tanam kepada akhirat. Maknanya kita nak buat kebaikan ni sekarang. Nak buat kebaikan ni bila? Sekarang ni. Di mana? Di dunia. Sebab apa? Kita akan dapat hasilnya di mana? Di akhirat kelak. Tuan-tuan, akhir sekali tentang hadis ini, saya nak katakan ataupun nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita ni bila nak menuntut ilmu ni, macam saya katakan tadi, tuntut ilmu tu daripada ulama. Saya bukanlah ulama. Cuma saya ni ialah orang yang sentiasa dahagakan ilmu daripada para ulama. Tuan-tuan, kita nak tuntut ilmu agama daripada siapa? Daripada ulama. Tuntut ilmu perubatan daripada siapa? Daripada doktor ataupun pakar dalam perubatan. Tuntut ilmu kejuruteraan daripada siapa? Daripada orang yang pakar dalam bidang kejuruteraan. Maka begitulah juga bila nak tuntut ilmu agama daripada siapa? Daripada ulama. Sekarang ni ramai membincangkan tentang konsep ataupun kedudukan para ulama. Mereka katakan apa? Mereka katakan ulama ni tidak ada hak dalam agama. Allah Akbar, tuan-tuan. Kalau ikuti isu yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pasca Islamism. Dr. Zudi Mazuki kata apa? Pasca Islamism ni ialah keadaan di mana ataupun pemikiran yang mana nak mempengaruhi umat Islam ni supaya apa? Mereka ini akan merasa longgar dalam beragama. Allah. Betul ke pemikiran yang berkaitan dengan pasca Islamism ni? Kita tengok sedikit tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pemikiran liberalisme. Liberalisme ni tuan-tuan, apa yang dibuat? Majlis Fatwa ataupun Majlis Agama Selangor, Majlis Agama Islam Selangor dah pun melakukan apa? Dah membuat perjumpaan ataupun dialog dengan pihak-pihak yang
terlibat dalam pemikiran ini. Dan hasilnya dikeluarkan pada tahun 2012 mengatakan bahawasanya pemikiran ini tuan-tuan puan-puan sekalian salah dan menyeleweng daripada agama. Sebab apa? Di antaranya pemikiran liberalisme ni apa? Mereka ini mengutamakan akal berbanding nas. Mendahulukan akal berbanding nas. Betul ke tak betul dalam beragama ni? Tak betul. Tak betul. Lagi tuan-tuan, pluralisme. Apa pemikiran dia? Apa yang dibawa? Pluralisme ni ialah menyamaratakan semua agama. Maknanya agama Kristian tu kalau tahap ni, agama Islam pun samalah. Agama Yahudi tahap ni, agama Islam pun samalah. Maknanya pemikiran ni betul ke tak? Tak betul. Sebab apa Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Ta'ala tu ialah Islam. Tak ada dah yang selainnya. Kita bila berakidah dengan akidah Islam ni, kita kena percaya tak bahawa agama Islam ni yang paling tertinggi? Kena percaya. Kalau kita tak percaya agama Islam yang paling tertinggi, paling mulia di sisi Allah Ta'ala, dan agama yang benar di sisi Allah Ta'ala, maka sebenarnya kita telah terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang meneguhkan kedudukan ataupun kepercayaan kita kepada agama kita. Betul ke tak betul? Tak betul tuan-tuan. Cuma saya bila berdialog ataupun saya berwhatsapp dengan seorang kenalan saya kata dia, betul ke pemikiran ni? Dia kata kami ni liberalis ni, kami sebenarnya bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kami bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Tudung tu, muslimat nak pakai tudung tu masih boleh dibincangkan. Sedangkan ulama dah keluarkan pendapat mengatakan bahawa tudung ni wajib kepada muslimat. Tapi mereka ni dengan sebab apa? Mungkin mereka ni yang kita katakan sebagai nak melonggarkan ataupun tidak menguatkan pegangan agama kepada orang Islam. Maka pemikiran ini kita kena jauhi tuan-tuan puan-puan sekalian. Nak faham tentang pemikiran mereka boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi kita ni mesti ada pegangan yang betul mengatakan bahawa agama Islam lah yang sebenarnya dan tidak ada yang lebih tinggi daripada agama Islam. Dahulukan nas berbanding akal. Agama Islam tidak sama dengan agama lain. Dan banyak lagi pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan era ataupun pasca Islamism ni, yang mana kita mesti fahami. Ustaz Zulkifli Ismail, ulama daripada orang alim kita daripada Melaka pun banyak membincangkan tentang pemikiran-pemikiran ini, menerangkan bahawasanya kamu kena faham umat Islam Malaysia, keadaan sekarang ni kalau kamu tak faham tentang agama, kamu akan longgar dan kamu takkan rasa bahawasanya nas itu adalah utama dalam hidup kamu. Bahaya tuan-tuan dan puan sekalian. Itu dia tuan-tuan, insya-Allah. Bila kita nak menuntut ilmu daripada ulama, dengan sebab apa? Ulama tahu lebih tentang ilmu agama, dan ulama ni pewaris para nabi. Siapa pewaris para nabi? Kalau bukan selain ulama. Ulama diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan sekalian, mudah-mudahan dengan 3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kita mendapat manfaat insya-Allah, dan ilmu yang saya sampaikan kongsikan sebentar tadi berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ini cukup luas, dan juga bagaimana kita nak cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta Nabi ini mesti bulan Rabiul Awal saja ke? Tak. Cinta Nabi ini setiap hari. Siapa yang cintakan aku, maka insya-Allah dia itu akan berada di syurga kelak bersama dengan aku insya-Allah. Sekadar itu saja tuan-tuan dan puan sekalian, dan akhir sekali saya ada satu pengumuman. Saya bila menggantikan Ustaz Ridwan Muhammad Anwar ni, maknanya ganti kuliah beliau ni bukan saja-saja je lah, selain menuntut berkongsi ilmu tu, tapi ada tugas juga. Apa dia tugas dia? Ini pengumuman ni. Pengumuman ni berkaitan dengan kutipan kupon wakaf untuk Mahat Tahfiz beliau, Mahat Tahfiz An-Nur di Stiu Terengganu. Bulan 2 nanti insya-Allah akan sambung pembinaan bangunan yang seterusnya, iaitu asrama perempuan. Tanah tu lama dah dapat. Sekarang dah ada asrama lelaki, surau dan sebagainya, tempat pengajian.
Dan sekarang nak bina asrama perempuan pula, dan memerlukan kos lah. Dan di sini kalau ikut kepada kupon wakaf ni, satu lot